Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن برحمتك يا أرحم الراحمين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وقل ربي زدني علما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana sekali lagi kita diberikan peluang untuk sama-sama kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala dan dapat sama-sama juga kita melaksanakan solat fardu subuh secara berjamaah di masjid, ya. Alhamdulillah. Dan ingin saya memberikan kata-kata semangatlah kepada para jemaah semua sekalian. Ada di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau bersabda, berikanlah khabar gembira kepada orang yang berjalan ke masjid pada waktu gelap bahawa dia akan mendapat cahaya yang sempurna di hari akhirat kelak, insya-Allah, ya. Jadi ia menunjukkan bahawasanya mereka yang bangun pada pagi hari, jalan ke masjid dalam waktu yang masih belum lagi matahari itu terbit, sampai ke masjid, lalu dapat melaksanakan solat secara berjamaah, lebih-lebih lagi solat subuh. Ya, Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepada para jemaah semua sekalian cahaya. Cahaya ini adalah cahaya yang akan berterusan sehingga hari kiamat, insya-Allah, ya. Jadi saya ini ingin orang kata tu nak memberikan semangatlah kepada para jemaah semua sekalian agar sentiasa kita ini istiqamah dalam melaksanakan ibadah kita. Bukan senang untuk kita bangun, untuk kita pergi ke masjid pada pagi hari ini, ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasalah mempermudahkan segala urusan-urusan kita di dunia dan di akhirat kelak, insya-Allah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati dan mengabulkan segala hajat-hajat kita semua, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para jemaah sekalian, seperti sedia maklum, dalam minggu yang lalu dan minggu akan datang kita akan mendengarkan sedikitlah tazkirah ataupun kuliah pada subuh hari ini, insya-Allah, yang berkenaan dengan topik takwa, yang mana pun telah kita kongsikan pada minggu yang lalu. Bagi siapa yang hadir pada kuliah subuh yang pada minggu yang lalu, kita pun telah menerangkan sedikit sebanyak tentang takwa dan bagaimanakah sifat takwa tersebut boleh tertimbul. Ya, dan lalu kita pun telah menceritakan tentang hadis Jibril. Di antara hadis-hadis yang amat penting untuk setiap daripada ummah Islam untuk ketahui dalam kehidupan kita. Kerana daripada hadis Jibril tersebut adalah bagaimana kita ketahui tentang rukun iman, rukun Islam, ihsan, apakah itu tanda-tanda kiamat dan sebagainya. Dan di antara perkara-perkara yang orang kata tu interesting dalam hadis tersebut adalah mengapakah hadis tersebut dinamakan hadis Jibril, adalah berkenaan dengan Sayyidina Jibril, kan, yang turun, yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia menyerupai manusia, lalu dia ini bertanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara-perkara yang berkenaan dengan agama kita, dan sekaligus dan dia itu mengajar kepada para sahabat yang lain tentang agama Islam. Ya, kerana itulah di antara hadis-hadis yang terpenting itu adalah berkenaan dengan hadis Jibril alaihissalam. Jadi di dalam hadis itu kita menceritakan tentang tiga perkara yang mustahak lah. Yang pertamanya adalah tentang rukun iman. Inilah rukun iman yang mana kita tahu kita seharusnya percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada kitab-kitabnya, percaya kepada rasulnya, percaya kepada hari kiamat, dan juga percaya kepada qada dan qadar. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita menceritakan tentang rukun-rukun Islam.
Rasulullah SAW pun menjawab, rukun-rukun Islam itu adalah apa? Adalah yang pertama adalah kita mengucapkan 2 kalimah syahadah. Dan yang kedua adalah untuk kita melaksanakan solat 5 waktu. Yang ketiga adalah untuk kita berpuasa dalam bulan Ramadan. Yang keempat adalah kita melaksanakan zakat. Dan yang kelima adalah kita menunaikan ibadah haji jikalau kita mampu. Itu yang telah kita kongsikan pada minggu yang lalu. Maka pada minggu ini insya-Allah kita ingin menceritakan tentang lagi satu elemen yang penting yang di dalam hadis tersebut yang menceritakan tentang ihsan. Apakah itu ihsan? Ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Itu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam matanya. Lalu apakah maksud yang daripada ayat-ayat tersebut tadi? Yang Rasulullah SAW menjawab, ihsan itu adalah untuk seseorang itu yang dia ini menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah beliau ini nampak Allah Subhanahu Wa Taala. An ta'budallah ka'annaka tarah. Seolah-olah ini kita bayangkan, saudara, kalau kita ini sedang melaksanakan solat, Allah Subhanahu Wa Taala itu ada depan kita. Kita boleh cuba kalau kita cuba bayangkan. Kita ini sedang nak takbiratul ihram, kan kita dah berniat tadi, kan usalli fardhus subhi raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Lalu bila mana kita nak takbiratul ihram tu, kita dah Allahu akbar. Bayangkan depan kita ada Allah Subhanahu Wa Taala. Gerun tak rasa kita? Kalau kita boleh bayangkan betapa besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehingga kan kalau kita ingat cerita Nabi Musa alaihissalam, yang cerita Nabi Musa alaihissalam, beliau ini ingin melihat Allah Subhanahu Wa Taala, ya tak? Lalu dia pun naik ke atas gunung. Allah Subhanahu Wa Taala pun berikan beliau tanda-tanda mana nak pergi, kan, dan sebagainya. Lalu bila mana dia sampai ke tempat tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala baru kasih sedikit sahaja daripada zat Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sedikit cahaya. Lalu pingsan, kan, Nabi Musa alaihissalam. Orang kata tak boleh angkatlah. Kita ni tak boleh nak orang kata tu nak berdiri depan Allah Subhanahu Wa Taala dengan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang begitu besar. Lalu tapi kita bayangkan Rasulullah SAW itu ingin kita ini salat, tetapi bayangkan di depan kita itu ada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah SAW pun sambung, fa illam takun tarah, dan pastinya kamu ini tidak akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala. Pasti, itu pasti. Ya, kita ini cuma boleh melihat Allah Subhanahu Wa Taala bila mana nanti pada hari akhirat kelak. Bila mana nanti kita dah dibangkitkan di padang mahsyar, selepas kita ini telah dihitungkan, dah disirat dan sebagainya, lalu kita ini masuk syurga dan sebagainya, barulah mungkin kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pada masa ini, zaman ini, kan, dalam detik ini, tak ada siapa yang mampu, orang kata tu mampu untuk melihat Allah SWT dengan keagungannya. Itu yang kita faham. Jadi Rasulullah SAW katakan, fa in lam takun tarah, dan pastinya kamu ini tidak akan boleh lihat Allah Subhanahu Wa Taala, fa innahu yarak. Jadi ini yang penting. Rasulullah SAW katakan, yang pertamanya kita ini bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada di depan kita. Kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pastinya kita tidak akan nampak Allah Subhanahu Wa Taala, maka ingatlah bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala yang melihat kita. Cantik tak bagaimana Rasulullah SAW ajarkan perkara ini kepada kita? Kalau Rasulullah SAW cuma menceritakan yang bahawasanya setiap ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu Wa Taala perlihatkan, mungkin dia tak ada begitu kesan yang mendalam. Yang kita tahulah, orang kira kalau ambil contoh, zaman sekarang ni kan banyak CCTV. Mana-mana kita pergi ada CCTV. Bawah blok ada CCTV, dalam lift ada CCTV, kadang-kadang dekat dalam rumah kita pun ada CCTV. Mana-mana kita pergilah ada kamera sana sini dan sebagainya, kan. Kita tahu bahawasanya perkara kira CCTV itu melihat kita. Tetapi bila mana dah jadi satu kebiasaan, kan, kita dah tak kisah.
Kita pun dah tahulah CCTV ni dia tengok lah. Mungkin dia tahu, mungkin dia capture, mungkin dia tak capture, dia tak kisah. Ambil contoh, kalau orang ini sedang driving dekat highway. Dan kalau dia tahu kan kamera tu dia mungkin tak berfungsi ataupun dia mungkin kadang-kadang dia on, dia tak on. Dia kalau nak laju, dia laju je lah. Nasib lah, kalau kena tangkap kena lah, kalau tak lah. Dia ada rasa sedemikian kerana apa? Kerana dia tahu memang benda ni akan sentiasa melihat. Kan? Tetapi jikalau kita ini bayangkan yang kita melihat perkara tersebut. Kita yang awasi kan mana CCTV ni semua. Kita yang tengok, kita yang tahu. Lebih lagi kita akan merasakan yang bahawasanya kita ini seharusnya berhati-hati. Sebegitu juga konsep kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana kita ini harus bayangkan yang kita ini melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini bila mana kita bayangkan kita melihat Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah daripada segi fizikal. Kalau kita ini selalu bayangkan selalunya secara visual kan. Kalau kita let's say lah ambil contoh, kita bayangkan seseorang, kita pasti akan bayangkan orang ini mukanya sebegini, tubuh badannya sebegini dan sebagainya. Tapi kalau kita bayangkan bayangkan Allah Subhanahu Wa Taala ada di depan kita, kita bukan bayangkan fizikal Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita bayangkan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Betapa besar nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita. Dan betapa banyaknya rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala telah limpahkan untuk kita. Yang itu yang kita seharusnya bayangkan. Kalau kita boleh bayangkan perkara tersebut, pastinya tidak terkira nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Lalu itulah yang Rasulullah SAW menjawab perkara yang tentang ihsan. Dan daripada ihsan tersebutlah akan tertimbulnya sifat taqwa. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, rukun iman kan dia ini memberi fokus kepada akidah kita. Yang kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maksudnya itu pegangan kita. Karena itu adalah orang kata tu belief. Itu tak ada orang kalau kita ini percaya, kita percayalah. Kalau kita tak percaya, kita tak percaya. Kan kalau kita ambil contoh, ada orang datang dekat depan kita, dia kata Allah Subhanahu Wa Taala tu tak ada. Kalau kita percaya, kita tak kisahlah dia nak cakap apa pun tentang Allah Subhanahu Wa Taala, kita percaya. Kan? Kita beriktikad yang bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu satu. Allah Subhanahu Wa Taala tu tidak mempunyai isteri ataupun zuriat. Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah Tuhan yang Maha Agung yang berdiri dengan sendirinya. Kita percaya kepada perkara tersebut. Lalu kalau orang nak cakap apa pun, kita tak kisah kerana kepercayaan kita. Lalu di dalam kehidupan kita juga ada bagaimanakah kita hendak menzahirkan kepercayaan tersebut. Adalah dengan kita melaksanakan ibadah. Ataupun kalau kita ambil contoh dengan yang lebih mudah adalah untuk kita melaksanakan rukun-rukun Islam kita, solat dan sebagainya. Ini semua adalah perkara yang menzahirkan kepercayaan kita. Jadi kalau kita percaya sahaja tetapi kita tidak menzahirkan kepercayaan kita, maka tidak sempurnalah keimanan kita. Kan ramai kan kalau kita tengok manusia-manusia lah ataupun orang-orang Islam dan sebagainya, yang mereka ini nama yang Islam. Tetapi mungkin amal ibadahnya tu kurang. Ataupun mungkin mereka ini tidak memahami yang bahawasanya perlu di dalam kehidupan kita adalah untuk kita melaksanakan ibadah untuk menzahirkan keimanan kita. Lalu selepas itu datanglah ihsan. Jadi ihsan ini adalah perkara yang memperbaiki kepercayaan dan juga amal ibadah kita. Ia adalah kesempurnaan. Kalau kita ambil kata-kata ihsan itu tersebut, dari segi maknanya, ihsan itu bermaksud perkara yang terbaik. Kalau terbaik itu kita katakan yang excellent, yang paling bagus. Kalau kita buat, maksudnya kalau kita melaksanakan solat tu, solat kita itu yang terbaik. Solat kita itu yang kita tak, yang khusyuk. Solat kita itu yang kita tidak terfikir tentang perkara-perkara keduniaan. Kita solat tu kita fokus. Itu yang terbaik dalam solat kita. Kalau kita bermuamalah dengan orang-orang yang lain, yang ambil contoh kita ini lakukan bisnes. Bila kita melaksanakan bisnes bersama orang, kita tak menipu. Kita ini
melaksanakan bisnes dengan amanah, dengan kejujuran dan sebagainya. Jadi itu yang ihsan ini antara perkara yang orang kata tu yang menyempurnakan keimanan dan ibadah kita. Dan dari situlah tertimbulnya takwa. Daripada keihsanan inilah adalah perkara yang akan menimbulkan sifat takwa. Jadi kita lihat di dalam keterangan ataupun penerangan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu an, beliau mengatakan bahawasanya takwa ini adalah al-khaufu bil jalil. Yang pertamanya adalah untuk seseorang itu ada rasa sifat takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat al-jalil. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat al-jalil ini yang bermaksud yang maha mulia. Kan kalau kita selalu sebut Allah Subhanahu wa taala azza wa jal, kan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla. Allah Subhanahu wa taala itu yang bersifat kemuliaan. Yang mempunyai segala kemuliaan. Jikalau seseorang itu mempunyai sifat takut kepada kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, sifat takutnya itu bukanlah bersifat takut seperti dia ini takut kepada manusia. Ataupun dia ini takut kepada, ambil contohlah, ada orang ni dia takut dengan hantu. Kan orang yang takut dengan hantu ni dia takut gitu je. Kan dia takut tu maksudnya kalau dia semakin menjauhkan. Yang kita mengelak. Yang kita ambil contoh, kalau orang tu dia takut dengan hantu, kalau dia tahu tempat tu ada hantu, dia nak pergi tak? Pastinya dia tak nak. Dia lebih jauhkan diri dia daripada tempat tersebut. Tetapi al-khaufu bil jalil ini adalah takut yang di mana takut itu lebih mendekatkan dirinya kepada perkara tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Kan ambil contoh, kan bagaimanakah kita nak cuba untuk orang kata tu make sense kan of perkara ini. Kita tahu kan Allah Subhanahu wa taala ini mengurniakan kepada kita segala nikmat di dalam dunia. Segala rezeki, apa sahaja yang kita perlukan, Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan umur yang panjang, kesihatan, keluarga, rezeki, harta, macam-macam lagi lah. Apa-apa sahajalah yang kita boleh fikirkan. Ini semua adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan saudara, jikalau nikmat ini ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Letaklah ambil contoh sekarang ini kita alhamdulillah masih sihat. Dapat ke masjid untuk melaksanakan solat jemaah, solat subuh lagi, insya-Allah dapat bangun pada siang hari. Contoh satu hari itu kita mungkin ditimpa kesakitan. Na'udzubillahi min dzalik. Contoh kita ini tak dapat untuk bangun kerana kita sakit, mungkin kita ini dimasukkan ke dalam hospital. Tak dapat kita berjemaah lagi di masjid dan sebagainya. Bayangkan saudara. Allah SWT tarik sedikit nikmat daripada kita. Baru sedikit. Kan, jika Allah SWT tarik semua nikmat daripada kita, apa yang akan jadi? Yang kita akan merasakan kerugian. Kan, kita akan merasakan, orang kata tu regret. Kita ini rasa tak bersyukur kepada Allah SWT dan sebagainya. Ya tak? Jadi kerana itulah kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita takut yang bahawasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan kepada kita kurniaan-kurniaannya. Kerana itulah ketakutan kita itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukanlah kalau kita kata itu takut, bukanlah kerana itu kita takut seperti mana kita ini takut kepada, ambil contoh binatang yang buas. Bukan. Tetapi takut kepada kita itu lebih kepada hormat, lebih menunduk, lebih menjadikan kita ini hamba yang beriman. Yang kita ini jadi hamba yang bertakwa. Kerana itulah bila mana ini kita takut kepada Allah SWT, lebih dekat kita kepada Allah SWT. Dan pernah saya terbaca lah tentang sedikit kata-kata
daripada uh, almarhum Said Ramadan Al-Buti. Beliau ini adalah orang kata tu syahid, orang yang mati syahid lah daripada kalangan ulama yang hidup di Syria. Kalau kita tengok dekat YouTube ke dan sebagainya, ada tu recordingnya tu, kan beliau ini sedang memberikan tazkirah dan sebagainya, kan lalu tempat yang dia tengah beri tazkirah tu kena bom. Lalu video dia mati begitu je lah. Tetapi kalau kita boleh katakan tu beliau ini adalah seorang yang syahid, seorang yang mati syahid lah. Kerana beliau ini sedang orang kata tu menyampaikan amanahnya dan sebagainya bila mana beliau ini pulang ke rahmatullah. Lalu di antara kata-kata hikmah yang beliau pernah katakan, ada orang pernah bertanya kepada beliau. Mereka bertanyakan, wahai Syekh, bagaimanakah kita ini ingin memupuk rasa takut tetapi pada masa yang sama cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan susah kan kita nak orang kata tu satukan dua perkara yang opposite, orang kata tu. Berbeza. Kan cinta dan takut ni dua perkara yang untuk kepala otak kita lah. Seperti kita ni manusia ni, kita rasa ni dua perkara yang beza. Kan, kerana kalau orang tu cinta, dia jarang akan takut kan. Dia cinta tu dia lebih suka. Dia bukan lebih jauh, dia lebih dekat. Tapi bagaimanakah seseorang itu ingin mencapai satu tempat itu yang mana beliau ini takut tetapi cinta juga kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dengan hikmahnya Syekh itu berkata, jikalau seseorang itu takut akan kehilangan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, maka beliau akan merasakan perkara sedemikian. Masya-Allah. Kan? Jadi kerana itulah kita ini bila mana kita menceritakan kata-kata tentang takut di dalam konteks takwa, ketakutan ini bukanlah yang menjauhkan tetapi yang lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kerana itulah Sayyidina Ali radhiyallahu an yang beliau mengatakan yang pertamanya takwa ini adalah al-khaufu bil jalil. Iaitu ada rasa ketakutan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mempunyai keagungan. Dan yang kedua adalah wal amalu bit tanzil. Dan seseorang itu seharusnya beramal dengan at-tanzil. At-tanzil ini adalah perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu Al-Quran. Ya. Para jemaah semua sekalian, bilakah kali yang terakhir kita membuka Al-Quran dan membacanya? Mari kita muhasabah. Ada tak dalam minggu ini, dalam tahun yang baru ini, kita dah mulakan untuk membuka dan membaca Al-Quran? Dan saya pasti yang para jemaah sini semua sekalian fasih dalam membaca Al-Quran. Kan ada banyak sekali surah yang kita dah hafal. Ya, tetapi kadang-kala seharusnya juga kita ini memegang mushaf, membukanya dan membacanya. Kan kerana Al-Quran ini adalah pedoman untuk kita. Kan Allah SWT mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Dia bukan sahaja hudan linnas tetapi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Apa maksudnya? Allah SWT katakan pada bulan Ramadan. Ni kita boleh persiapkan diri kita lagi lah untuk bulan Ramadan. Lagi 80, dalam lebih kurang 84 hari lah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Di dalam bulan Ramadan Allah SWT menurunkan Al-Quran hudan linnas, iaitu menjadikan pedoman bagi manusia. Tetapi Al-Quran ini dia bukan sahaja pedoman. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan Al-Quran ini adalah penerangan bagi wal huda wal furqan, iaitu apa sahaja yang Allah SWT pernah turunkan. Ambil contoh, Allah SWT pernah turunkan kitab Taurah, kitab Injil. Kan, yang Al-Quran ini turun sebagai penyempurnaan. Ini kitab-kitab tersebut, dan Al-Quran ini adalah segala penerangan yang ada untuk kita dalam kehidupan kita. Saya lebih tertarik kepada perkongsian
mantan mufti kita lah, Ustaz Fatris Bakarom. Beliau suka menceritakan bila mana seseorang itu membaca Al-Quran. Al-Quran ini adalah seperti surat cinta daripada sang kekasih kepada kekasihnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang menyayangi hamba-hambanya. Jadi bayangkan saudara, kalau kita ini sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak nak ke kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala? Pasti kita ingin mengetahui Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita ingin tahu bagaimanakah Allah Subhanahu Wa Taala ini berkomunikasi dengan kita. Dan di antara perkara yang boleh kita ini mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk kita membaca Al-Quran. Bila mana kita membuka Al-Quran, bila mana kita ini berwudu dalam bersuci, dalam keadaan yang suci, untuk membaca Al-Quran. Dan kadang-kadang tak perlu pun kita baca surah yang panjang, tak perlu pun kita baca surah yang susah-susah. Kita baca surah yang lazim pun. Tetapi kerana keberkatan kita ini memegang Al-Quran, kita membuka Al-Quran. Kata Rasulullah SAW, beliau mengatakan, kan Al-Quran ini pada hari kiamat ini nanti akan menjadi syafa'ah bagi mereka yang membacanya. InsyaAllah. Ini adalah orang kata tu di antara rahsia yang kehidupan kita ni, bagaimanakah kita ini ingin perkara yang dikurniakan kepada kita kesenangan. Kan? Di antaranya adalah bila mana seseorang ini membaca Al-Quran, Al-Quran ini akan menjadi syafa'ah untuk seseorang itu, kan, dilindungi ataupun dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti pada hari kiamat. Jadi kita lihat al-amalu bit-tanzil, yang seseorang itu adalah beliau ini membuka Al-Quran dan bukan sahaja membacanya, tetapi beramal dengan Al-Quran. Beramal dengan Al-Quran ni, kalau yang tahap paling tinggi sekali adalah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lah. Kalau pernah ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dan bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pun menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah akhlak Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seperti Al-Quran yang berjalan lah, orang katakan. Itu yang paling tinggi lah. Tetapi kalau bagaimanakah kita nak beramal dengan Al-Quran, yang adalah bila mana kita dah membaca ayat-ayat yang memberi kesan kepada kita, kita ini seharusnya mempraktikannya. Ambil contoh. Kalau di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah seseorang itu daripada melaksanakan perkara-perkara yang tak baik dan yang kemungkaran. Maka kalau seseorang itu dia melaksanakan salat, alhamdulillah, tetapi masih lagi melaksanakan maksiat, mungkin kerana kita ini manusia, kadang-kadang kita lalai, kadang-kadang kita terlupa, kadang-kadang kita ini tak teringat yang kita ini sedang melaksanakan perkara yang tak baik dan sebagainya. Tetap apa, dimaafkan. Yang kita ini boleh masih lagi ada pintu taubah yang boleh kita minta kepada Allah SWT untuk mengampunkan dosa kita. Tetapi jikalau seseorang itu dia melaksanakan solat, alhamdulillah, tetapi dengan sengajanya dia ini tahu dia melaksanakan maksiat, dia melaksanakan perkara-perkara yang tak baik, maka dia ini tidak beramal kepada Al-Quran. Dan jikalau dia ini tidak beramal dengan Al-Quran, maka dia belum lagi mencapai darajah taqwa. Ialah dia alhamdulillah orang yang Islam, mungkin dia beriman, tetapi belum lagi sampai ke darajah yang taqwa. Jadi seseorang yang mencapai darajah taqwa ini adalah orang yang beramal dengan Al-Quran. Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah wal qanaatu bil qalil. Dan yang berasa cukup dengan yang sedikit. Itu yang ketiga yang dipesan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tentang takwa. Kerana jikalau orang yang ada sedikit rezeki ataupun kita katakan sedikit kemewahan yang ada, tetapi beliau ini merasa cukup,
maka beliau ini akan sentiasa dalam keadaan yang bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan, ataupun kalau kita nak bandingkan orang yang dia ada yang banyak tetapi tak cukup. Kan kita ambil contoh, ada orang ni dia ada $10. Tapi dengan $10 ni dia boleh sedekah. Dia boleh orang kata tu mencari rezeki yang halal. Dengan $10 tu dia boleh memberi nafkah. Alhamdulillah, kehidupannya berkat. Tetapi kalau ada orang tu dia ada $100. Tapi $100 tu dia buat untuk enjoy, tak belanjakan ke jalan hartanya, ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala dan sebagainya. Dan bila mana duitnya habis tu dia rasa macam tak cukup, nak lagi. Dia terlalu, orang kata tu, menjadi hamba kepada hartanya. Lalu dia tak akan merasa puas. Dan jadi kehidupan dia pun tidak akan di dalam keadaan yang barakah. Jadi kerana itulah orang yang bertakwa, walaupun dia ada yang sedikit, dia okey je, steady. Kan? Kalau saya ingat kan, di antara amalan-amalan yang pernah diceritakanlah oleh guru-guru saya, yang mereka mengatakan, jikalau kita nak sedekah, kan kita kadang-kadang kita just ambil je ada dalam poket kita lah. Apa sajalah, bukan semualah, tetapi kita tak perlu nak check. Kan kadang-kadang ada orang kan, kita nak bagi $2, check lah, ada $2, boleh kita letak. Kadang-kadang kita ini kalau betul-betul ikhlas, ambil je apa yang sahaja kita rasa kita nak berikan pada masa tersebut. Kan kita tak ambil contohlah, nanti nak keluar nanti kan, nak masukkan duit kat dalam tabung. Cuba ikhlaskan diri kita ni, betul ni ikhlas ni kan. Ambil aja yang apalah dalam poket. Kalau $10 lah. Kalau $50 $50 lah. Kalau kita betul-betul ikhlas, $50 tu Allah SWT akan gantikan dengan yang lebih. InsyaAllah. Kalau kita ini hati kita betul ikhlas lah. Ikhlas tu maksudnya kita ini tak orang kata tak mengharapkan apa sahaja balasan. Kita ini kasih memang kerana Allah SWT, dan kerana itulah Allah SWT akan gantikan insya-Allah. Kan kalau kita pernah dengar cerita Nabil yang selebriti Malaysia kan, yang beliau pernah ceritakan yang sebelum beliau ini menjadi seorang yang masyhur lah, popular, pernah sekali tu dia ada dalam berapa ringgit lah untuk isi minyak untuk pergi ke kerja. Lalu dengan duit berapa ringgit yang dia nak isi minyak pergi kerja tu, dia tak sempat pun nak gunakan duit tu, dan dia berikan kepada orang yang fakir miskin kerana ada orang yang memintanya sedekah. Kerana perkara tersebut yang dia lakukan tu, yang dia muhasabah, sampai sekarang yang beliau ini jadi orang yang popular lah, masyhur dan sebagainya. Mungkin itu antara sebabnya kerana beliau ini dikurniakan rezeki oleh Allah SWT seperti sedemikian. Jadi ambil contoh kan, kalau dalam ceritanya tersebut tu, beliau ini dalam keadaan yang terdesak tetapi boleh melaksanakan sedekah, apatah lagi kita yang orang kata tu mampu, yang orang kata tu harta yang banyak, kan? Tak kuranglah kalau kita ini bersedekah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga kita merasakan cukup dengan yang sedikit. Itu yang ketiga. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah wal isti'dad biyaumir rahil. Dan orang itu, dan yang terakhir adalah seseorang yang dirinya itu bersiap sedia untuk bertemu pada hari akhirat. Maksudnya itu dia sentiasa memikirkan tentang kematian. Apakah yang beliau ini akan membawa pulang bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini juga adalah di antara pegangan dan kepercayaan kita, ya tak? Kita ini percaya kepada hari kiamat. Ada orang yang dia mengambil perkara tersebut, percaya hari kiamat itu adalah untuk kita ini tahu dengan tanda-tanda kiamat dan ingin sahaja fokus saja kepada hari kiamat. Lagi-lagi kalau saya ni kerja dengan budak-budak remaja ataupun belia, mereka ini suka cerita tentang Dajjal, cerita tentang
Ya'juj Ma'juj, perkara-perkara yang gaib lah kita katakan, yang kita tak ketahui lah tentang apakah perkara yang confirm yang tersebut kan. Kita tahu memang ada tanda-tanda hari kiamat. Tetapi kita ini tak terlalu fokus kepada perkara tersebut kerana perkara itu akan pastinya terjadi. Mungkin dalam kehidupan kita, mungkin dalam kehidupan generasi-generasi yang akan datang, tetapi tak seharusnya ini kita terlalu tertumpu kepada tanda-tanda tersebut, tetapi tumpuan kita lebih kepada persiapan diri kita untuk bertemu pada hari tersebut. Tetapi ada juga anak-anak muda, kan, mereka ini tumpuan mereka dia silap sedikit lah. Kerana tumpuan mereka ni terlalu khusus kepada tanda-tanda sahaja. Nak tahu Dajjal tu macam mana rupanya, apa yang dia akan cakap, bila mana nanti Nabi Isa akan turun, kan, bagaimanakah pertempuran tersebut, siapa yang akan ikut dan sebagainya. Ini semua bila mana perkara itu akan datang, kan, akan tiba, akan terjadi. Kalau keimanan kita itu teguh, pastinya kita ini akan bersama, kan, Nabi Isa AS. Tetapi kalau keimanan kita ini tidak teguh, pastinya kita akan terikut dengan kesesatan Dajjal. Itulah maksudnya. Jadi seharusnya kita ini mempersiapkan diri kita, yang lebih lagi untuk kita bertemu dengan situasi tersebut daripada kita setakat ambil tahu apa yang akan terjadi tetapi kita terlupa tentang persiapan diri kita. Jadi persiapan diri kita, apa yang seharusnya kita lakukan? Kita seharusnya pertama sekali mempertingkatkan amalan ibadah kita. Pasti yang kalau tidak kita tingkatkan, paling tidak pun kita istiqamah. Itu yang paling, orang kata itu basic lah. Sentiasa ini kita istiqamah dalam melaksanakan ibadah kita. Bila mana kita dah istiqamah, baru kita tambahkan lagi amal ibadah kita dengan perkara-perkara yang sunnah. Dan seperti mana Rasulullah SAW, kan, dia tidak pernah tinggal solat tahajudnya pada malam hari. Kerana apa? Kerana untuk menunjukkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita lihat kehidupan kita ini seharusnya bertahap, dan kita ini seharusnya pelan-pelan, insya-Allah kita akan sampai kepada tahapnya. Tetapi kalau kita ini terlalu tertumpu kepada perkara yang lain, lalu persiapan kita ini tidak sempurna. Jikalau persiapan kita ini tidak sempurna, dan maka apakah yang akan kita bawa untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tak? Dan kita nak bawa amal soleh kita nak bawa kita hasanat, kebaikan kita. Kan, Rasulullah SAW ada pernah menceritakan tentang satu sifat orang-orang yang muflis, orang-orang yang bankrupt. Apakah sifat-sifat orang tersebut? Adalah pada hari kiamat, mereka ini bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Allah SWT pun bertanyakan kepada mereka, kan, ada tak apa-apa hutang yang beliau ini pernah berhutang dengan manusia? Dan bila kata hutang ni tak semestinya hutang yang fizikal, maksudnya dia pinjam duit ke, ataupun dia pinjam barang ke, tak. Tapi hutang itu adalah kita ini mungkin pernah mengkhianati seseorang, ataupun kita ini pernah mensakiti hati seseorang dan sebagainya. Lalu jikalau ada, orang itu akan datang kepada kita dan dia akan claim pahala kita. Maksudnya kalau taklah kita datang dengan pahala yang banyak, ya. Orang tu datang, dia kata, oh si fulan pernah memfitnah aku. Lalu dia pun ambil pahala kita. Lalu datang lagi seseorang, si fulan ini pernah menipu aku. Dia ambil pahala kita. Lalu datanglah beberapa orang yang dah ambil pahala kita sehinggalah pahala kita habis. Jadi kalau ada orang yang datang lagi, kita tak ada pahala nak bagi dia, apa yang dilakukan kepada kita? Adalah kita akan ambil pula dosa dia. Na'udzubillah. Dan pada akhirnya kita ini tak ada perkara kebaikan, dan kita bawa semua dosa itu dan dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min dzalik. Lalu jadi kita lihat persiapan kita ini di dunia ini, masih lagi kita kalau ada salah silap dengan manusia. Letaklah mungkin ada dengan teman-teman kita, ahli keluarga kita,
saudara mara kita dan sebagainya. Mungkin kita ini pernah tersilap kata, mungkin kita ini pernah, yalah orang kata tu ada tali perhubungan yang dah rapuh dan sebagainya. Di dalam kehidupan kita ini, di antara perkara yang important ataupun yang mustahak ini adalah untuk kita mengeratkan lagi. Jadi kalau kita ini ada kita pernah buat silap dan salah dengan seseorang itu, kita meminta maaf. Lalu kalau selalu orang tanya kan, jadi kalau Ustaz saya minta maaf dengan dia tapi dia tak maafkan saya. Macam mana Ustaz? Itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang boleh untuk menghapuskan segala dosa-dosa tu kan. Kita dah mulakan yang pertama adalah untuk kita meminta maaf kepada teman-teman kita atau manusia yang lain. Kalau dia tak nak maafkan, itu dia punya pasal lah. Tapi kita dah mulakan, kita dah dengan seikhlas hatinya meminta maaf. Dan kita mengharapkan pada hari akhirat nanti Allah SWT akan maafkan. Kerana keikhlasan kita. Lalu ini adalah perkara-perkara yang seharusnya kita mempersiapkanlah diri kita. Dengan amal ibadah, jikalau ada hubungan kita bersama manusia yang lain, kita ni pernah melakukan kesilapan dan sebagainya, kita meminta maaf. Dan lalu kita juga memaafkan. Ya? Dan juga bila mana ini kita hidup dalam keadaan sedemikian, kan kita mengharapkan yang bahawasanya perkara-perkara ini, apa yang kita lakukan ini cukup untuk kita membawa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat kelak insya-Allah. Ya. Dan semoga kita ini sentiasalah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Yang dapat kita menjalankan kehidupan kita dengan sebaiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala urusan kita. Allah Subhanahu wa taala menerima segala doa-doa kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita daripada sebarang kemudaratan. Dan sentiasa dikurniakan kepada kita kesihatan, keamanan, kesejahteraan. Dan semoga kita ini bila mana dihimpunkan nanti di hari akhirat kelak, kita dihimpunkan bersama-sama dengan para syuhada dan para salihin dan juga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Ya, jadi itulah sedikit sebanyak yang boleh saya kongsikan pada hari ini berkenaan dengan takwa, iaitu penerangan daripada Imam Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, yang ada 4 perkara yang beliau katakan. Yang pertama adalah al-khaufu bil jalil, adalah seseorang itu ada perasaan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-amalu bit tanzil, dan seseorang itu beramal dengan Al-Quran. Dan yang ketiga adalah al-qana'atu bil qalil, yang beliau ini merasa cukup dengan yang sedikit. Dan yang keempat adalah wal isti'dad bi yaumir rahil, dan seseorang itu mempersiapkan diri mereka untuk bertemu dengan hari kiamat kelak insya-Allah. Ya, dan semoga kita ini sentiasalah di dalam rahmah dan naungan Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa di dalam hidayahnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna du'ana wa salatana innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Akhtim bis salihati amalana wa ajadana ya Allah ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.